Dah on ni. Okey, cek. So, Assalamualaikum, hai semua. So, seperti mana yang hampa tahu, pada hujung Disember yang lepas, iaitu pada tahun 2019, dunia dikejutkan dengan satu wabak penyakit yang baru, iaitu outbreak disease, the new outbreak disease yang kita panggilnya COVID-19. So, COVID-19 ni boleh dikatakan satu wabak yang memberi impak yang tak amat sangat pada seluruh dunia, di mana lockdown perlu dijalankan di seluruh dunia, and then setiap kerajaan perlu melakukan tindakan atas susulan wabak ini mula tersebar daripada yang asalnya daripada China. So macam kita tak payah ambil jauh, kita ambil sendiri, Malaysia sendiri. So Malaysia, kita punya PM sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dia pun mengatur gerak langkah untuk kontrol daripada wabak ni terus tersebar. Sebab itu kita adanya PKP, PKPB, PKPP, dan aku tak tahu kemungkinan apa lagi seterusnya. Panjang tempoh benda ni berlaku, apa-apa majlis, apa-apa aktiviti yang memerlukan aktiviti itu berada secara kumpulan, ianya tidak dibenarkan. Sama lah juga dengan aktiviti pengajian dan pembelajaran. Kerajaan pun mengambil inisiatif iaitu dengan mengadakan online classes. Ini bukan nak kata di Malaysia saja, aku rasa kat semua dunia pun pakai. Sepanjang tempoh PKP ni, sepanjang tempoh online classes ni berlangsung, macam-macam karenah lah aku tengok kat media sosial. Tengok online classes, dia buat benda tu, dia buat benda ni. So hari ni bukannya aku nak meletak sangat pun pasal COVID-19. Untuk video ni saja, I'm just gonna tell you about the way to stay on track during online classes. Macam mana hampa nak take online classes ni, macam mana hampa take belajar waktu lecture hall. So yang pertama, you need to treat the online classes like the real classes. Macam mana aku cakap, hampa kenalah layan kelas online ni macam mana hampa berada di kelas, the actual kelas yang hampa ada waktu hampa kat universiti. So bila hampa kat universiti, still hampa hadir on time. Andai kata lecturer tu dia set meeting pukul 8 sekian ke 9 atau ke 10, aku ambil contoh satu lah, pukul 8 lah aku kata. Okay, dia ambil masa pukul 8, and then hampa tu kalau boleh dah be ready. Setengah jam awal hampa dah be ready, ada dekat depan apa-apalah monitor atau PC. 7.30 tu hampa kena be pancul lah. Sebab pukul 8 dia nak start, pukul 8 dia nak accept student masuk dalam group meeting. Hampa kena lebih pancul kalau boleh. Time kelas tu sepanjang pukul 8 sampai 10 tu, 8 sampai 10 tu lah hampa ada depan monitor, hampa ada depan screen. Kalau boleh dengar peliti statik. Macam mana hampa ada waktu lecture hall, hampa ambil pen, hampa ambil apa segala buku catatan yang hampa ada, lecture note, and then you catat apa yang lecturer cakap. Kalau boleh fokus on that time, macam mana hampa fokus time lecture. Sebab mostly aku tengok student, diorang masuk tahu waktu 8 tu lecturer dah start dah sebenarnya mengajar, and then ada certain student yang dia masuk pukul 8 suku, dia masuk pukul 8.30 masuk, kadang-kadang ada 10 minit nak habis, 10 minit lagi nak habis kelas. Time tu lah dia sibuk nak ambil attendance. So tips kedua adalah hampa kena practice time management. So hampa kena lah manage masa hampa dengan pembelajaran. Macam mana hampa kat rumah lain, waktu hampa kat universiti hampa tak ada segala benda-benda tanggungjawab ni. So maybe kita tak belajar universiti, maybe kita belajar di rumah. Walaupun hampa duduk kat rumah, hampa kena sedar yang hampa ni sebenarnya pelajar universiti. Hampa tak boleh lah buat kira macam, oh aku ada tanggungjawab dengan anak kau, aku kena tolong mak aku masak, tak apalah online kelas ni biar lu. Tak boleh. So yang keduanya yang aku bagi adalah practice time management. So student aku rasa semua ni guna pakai waktu hampa kat universiti. Apa ada dengan kokonya, dengan aktiviti luarannya, dengan aktiviti sukan, aktiviti college. So macam tu juga kat rumah, maybe hampa tak ada aktiviti semua tu, tapi hampa kena still manage time. Sebab certain orang aku tengok, dia ada yang waktu malam dia berjaga. Aku tak tahu dia buat apa. Ke mostlynya main game lah. Dia main game, dia tengok Netflix. So diorang ni macam, mereka ni macam berjaga sampai kadang-kadang sampai 3-4 pagi tau. Lepas tu bila kelas online pukul 8, mereka tak aktif. Tu yang kadang-kadang terlanjut sampai 8 suku, 8.30. So benda ni kalau boleh try to avoid from happen lah. Sebab hampa ni kalau boleh kena fikir yang hampa ni sebenarnya still student, cuma hampa belajar je kat rumah. Kalau boleh, kalau kata pukul 8 tu dah kena ada, hampa kenalah tidur awal. Kalau contoh pukul 8, 11 malam pun dah tidur. So kurang-kurangnya takkan hampa tak sembahyang subuh kan. Poin ketiga aku adalah eliminate from any distraction. Macam contoh family hampa. So hampa kat rumah, so hampa kena faham family hampa pun ada kat rumah. Kalau boleh hampa carilah tempat yang tersorok sikit. Bukan masa tersorok lah. Kalau ada bilik tu, duduk bilik, kunci pintu. Okey, duduk kelas online ke 8. Daripada pukul 8 sampai 10 hampa duduk bilik, jangan keluar. Sebab kadang-kadang certain orang dia duduk dengan family dia. So kadang-kadang hampa tak boleh lah marah dia. Hampa tengah duduk cuci rumah, kadang-kadang tengah duduk hampa gas rumah apa semua tu. Hampa tak boleh lah marah dia macam tu.
tu. Even though mak hang tengah mengemas, mak hang tengah masak, kadang-kadang bunyi tu satu distraction bagi hang. Hang tak boleh lah kata kat mak hang macam, mak tolonglah adik tengah kelas ni. Boleh tak jangan bising sangat. Satu dia kurang ajar. Satu lagi aku boleh kata apa kena common sense lah. Dia macam senang aku bagi analogi. Hang duduk kat rumah dia, tapi hang suruh dia duduk diam sebab hang nak buat kerja. Faham tak? Benda tu doesn't make any sense lah bagi aku. Selain pada family distraction, aku rasa katil pun satu distraction juga. Aku rasa jangan kata dekat rumah saja, even dekat universiti pun waktu kau study, tiba-tiba kau nampak katil kau macam aku ni ada katil sebelah. So step pertama korang akan macam tengok katil, and then kau tengok balik screen, and then kali kedua kau kali screen tu, pada kau duduk atas kursi, kau duduk atas katil, and then slow-slow kau mengerakkan badan kau, and then lama-lama tidur lah. Boleh dikatakan sini katil ni dia macam ada satu tarikan graviti yang baru lah, instead of bumi sendiri. Tapi yang macam kalau tiba-tiba rumah memang betul-betul kat kawasan rumah tu ada belah ayam, and then tiba-tiba bunyi ayam, yang tu kita nak kata apa lah, takkan nak suruh ayam tu duduk diam pula kan. Mental health, anxiety, it shifts me. Ya Allah, aku subhanallah. So point aku yang terakhir adalah leverage on network. So benda ni aku tak boleh nak cakap sangat sebab kalau ada something halangan yang berlaku terhadap punya data connection apa, aku tak boleh nak kata. Andai kata internet hampa tu memang slow, and then tiba-tiba tengah kelas ni tiba-tiba lost connection, kalau boleh please tolong inform to your lecturer. Kalau boleh bagi tahu lecturer yang hampa ada masalah ni, insya-Allah lecturer faham lah. Even aku rasa lecturer pun ada masalah untuk dia punya connection dengan studentnya sendiri, sebab kami pernah tengah kelas tu tiba-tiba lecturer kami hilang on the spot. Even screen tu tiba-tiba terpadam, blackout, totally lost. Point aku sebenarnya please lah inform pada lecturer korang mesti faham punya, sebab benda-benda macam ni memang tak boleh nak elak. Even disease ni pun kita tak tahu tiba-tiba je. So dengan apa pun tips yang aku bagi tadi, first thing first, apabila menuntut ilmu ni, satu hampa kena ingat, first hampa kena pasal niat hampa tu kena betul, niat kerana Allah, kerana Tuhan. Dan secondly, adab ketika belajar tu mestilah kena ada kan, sebab Nabi sendiri pun pernah berpesan, belajarlah kamu dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajar kamu.